Mendalami ilmu tasawuf tanpa ilmu fardu ain yang kukuh boleh ke? Ginilah. Kita kata mendalami ilmu tasawuf boleh, tetapi kalau tak kemah ilmu fardu ain, maka hukum dia berdosa lah kerana dia tak kemah ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain tak lepas lagi tiba-tiba mendalami ilmu sunat. Tak bolehlah kemahkan dulu ilmu fardu ain. Tetapi kalau dah kemah dah ilmu fardu ain, dia nak dia nak minat ilmu fiqh ke, ilmu tauhid ke, ilmu tasawuf lebih nak mendalami, hak tu terpulang kepada dia, hukum dia sunat sahaja. Nah, apa penting ilmu fardu ain dulu kemah. Bahkan kalau mendalami ilmu tasawuf ni mesti ada guru. Kerana apa-apa yang anak murid itu mesti keluar daripada guru dia, arah daripada guru dia, faham daripada guru dia. Kalau kita duk baca sendiri, maka kita faham ini tanpa ditashihkan, tanpa diperbetulkan oleh seorang guru, itu adalah syaitan. Nah, kita mengaji dengan syaitan. Man la syaikhun lahu fa syaitanu syaikhulah. Siapa dia tak ada guru, maka syaitan lah guru dia. Nah, tak boleh mengaji sendiri. Ilmu tasawuf ni mesti kena ada pembimbing dia. Nah, kita tak boleh nak belajar sabar, kita duk berlatih sore duk senyap gitu, kadang-kadang tak jadi hok banyaknya. Supalah kita nak buat gapo dia, nak beki rumah ke, nak buat kuih, nak buat kereta, nak buat gapo, belajar sendiri ni kebanyakan punuh tu lebih banyak daripada hak betul. Kita tak kata saya nak belajar sendiri akhir sekali dia jadi sabar, boleh, tetapi banyaknya tak jadi pada jadi. Dia kena belajar. Tapi ilmu mana-mana pun kena belajar, nah. Benda yang paling awal dicipta oleh Allah, ada kata air, ada kata nur Muhammad, ada kata qalam, ada kata akal, ada kata gani, banyak. Kok mana semua itu pendapat dari ahli sunnah wal jamaah belaka. Nah, tetapi kebanyakannya menyatakan awal-awal makhluk yang dicipta adalah nur Nabi Muhammad. Ada kata air, ada kata qalam. Jadi kalau orang kata nur Nabi Muhammad, ada orang kata dak, yang pertama dicipta adalah air. Berarti siapa dia kata bukan air maka hukumnya jadi kafir. Ada juga opening kepala. Dia ahli sunnah wal jamaah juga tapi tahu lagu mana. Benda ni khilaf. Tidak ada nas yang pasti menyatakan benda makhluk yang pertama diciptakan. Ada banyak riwayat. Maka yang masyhurnya, hak kita dok mengaji di pondok-pondok ke mana ke, adalah nur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kata di Malaysia, di seluruh negara pun, di dunia pun perbahasanya kebanyakan mengatakan nur Nabi Muhammad. Hak kata benda lain tak apalah, kita tak kata kafir, mengokilah benda tu. Adakah berkurang pahala puasa dengan main game, tengok TV dan dengar lagu? Gini. Puasa ni banyak martabat. Puasa orang awal ni boleh pahala dah. Kalau kita puasa, kita buat ibadat, boleh pahala puasa dan pahala ibadat. Kalau kita puasa, kita tak buat ibadat, boleh pahala puasa saja, tak boleh pahala ibadat. Kalau kita puasa saja, pas kita tak buat ibadat dah senyap ya, ataupun kita main game ya, ataupun kita tengok TV hok aruh lah, bukan TV hok ada maksiat. Ataupun kita dengar lagu hok biasa, hok tak ada maksiat ke apa dia. Maka boleh pahala puasa gitu dah lah. Kuranglah berbanding dengan orang puasa, orang tak tengok TV, orang maka tak buat benda-benda yang mengurangkan baca Quran. Hak tu tambah lagi pahala, tambah gitulah. Pahala puasa tu ada, jangan duk bimbang. Boleh kau tak tawasul dengan amalan soleh kita dan wali Allah? Boleh tawasul. Ahli sunnah wal jamaah bersepakat menyatakan tawasul ni boleh. Tawasul ni kita guna perantaraan. Berarti kita nak suruh mustajab doa kita guna perantaraan. Tawasul ni masuk dalam kategori kaifiat berdoa, bukan masuk dalam bab akidah dah. Biarlah Wahabi kata masuk dalam bab akidah tu. Waktu dia marah sangat tu kalau tawasul ni jadi syirik, jadi apa? Syirik ni maknanya kata kafir lah kita. Orang tawasul ni jadi syirik. Syirik ni maknanya kafir lah. Maka ahli sunnah wal jamaah kata tawasul ni hukum dia harus kerana dia bukan dalam bab akidah. Dia masuk dalam bab kaifiat berdoa. Kita nak berdoa ni banyak. Kita nak minta direct dengan Allah ataupun kita baca Fatihah, kita kata ya Allah dengan berkat Fatihah ini kabulkanlah. Kabulkanlah permintaan saya. Dari mana kita guna lagu ni? Ibadat-ibadat, doa-doa permintaan kita tawasul ni. Hadis dalam Bukhari ada sebut,
Nah, 3 orang terperangkap dalam gua. Tiba-tiba bila terperangkap dalam gua, maka seorang itu berdoa dengan amalan dia. Ya Allah ya Tuhanku, jika amalan hamba soleh maka selamatlah kami. Maka bergerak batu hok tutup lubang gua bergerak sikit. Maka dalam Bukhari ajar lagu tu berarti bertawasul dengan amalan kita. Amalan kita baca Fatihah, amalan kita gini Kayak ada setengah orang berdoa. Bisiril Fatihah baca Fatihah. Patu pakat Allahumma bihaqqil Fatihah, ya Allah dengan berkat Fatihah, bihaqqi man uzilat, dengan berkat orang yang diturunkan kepadanya Fatihah iaitu Nabi Muhammad tu tawasul belaka. Tak masuk dalam bab akidah. Orang bertawasul ni orang minta dengan Tuhan belaka. Cuma ada perantara tak ada masalah gapo. Wali Tuhan sama Biasa kita tawasul ni benda-benda yang ada kedudukan di sisi Tuhan. Al-Quran, amalan soleh, wali-wali Allah. Jari orang tawasul dengan ahli maksiat, orang berzina ko, maksiat dengan Tuhan, orang kafir, jari orang tawasul. Memang orang tak tawasul lah dengan lagu tu Hak ronggo, hidung ni kita sebut dah. Kami jangan sapa kat basuh. Kalau kita buat masuk tangan ni benda kau jangan kapa kat ni tak apa, jangan masuk sampai kat ni. Kalau sapa kat khaysyum basuh ni hukumnya batal lah semaya kita. Batal lah puasa kita 30 dia ni. Kita akak suara kepada orang tua kerana nak sia ke dia misalnya takut menyusah ke dia, kita pun kata muk jangan buat gitulah, nyanyi kok muk, kita akak gitu suara. Jangan akak suara gitulah, seru hati dia. Bagus dah tujuan kita tak sia menyusah ke dia. Tetapi kalau boleh kecek molek lah. Tidak jadi kau cuma tulah. Kadang-kadang suara kita tu nyadalah nak kawal kita ni yang terakak suara kau gapo dia. Tapi ada waktu kita letih kau gapo dia. Hak tu minta maaf lah dengan dia, tak ada masalah apa. Boleh kau dak mandi wajib lepas subuh, boleh hukum dia, tak ada masalah apa dan tidak membatalkan puasa. Kita mufarakah dengan imam tapi kita wak lolok ikut dia, tak boleh lah. Kalau ikut dia wak lolok batal lah semaya kita. Tetapi kalau kita semaya kita tak ikut dia tapi sama. Nak serupa dengan dia. Takdir kalau kita baca Fatihah juga, baca surah yang sama, serupa. Nampak macam kita jadi makmum dia. Itu tak apa. Tapi kalau kita buat lolok ikut dia, tak boleh lah kita bukan makmum dia. Batal semaya. Boleh campur kodok makanan laut dengan makanan darat. Makanan darat dengan makanan angin. Makanan atas langit. Makanan atas langit, atas pohonnya. Boleh kodok campur. Campur makanan ni tak ada masalah apa. Cuma dari sudut kesihatan kata ada bercanggah Kalau benda makan tabiat sejuk, tapi Nabi ada tunjuk. Ada tabiat sejuk, Nabi makan dengan tabiat panas. Tak ada masalah apalah. Makan makanan laut dengan makanan darat tak apa. Cuma ulama dah sebutnya dari sudut warung gitu lah. Sayyidina Umar ni kalau dia makan so lauk tak makan 2-3 lauk. Tu warung dia lah. Dari sudut kesihatan tu tak ada masalah apa. Jangan hok benda bercampur jadi racun. Orang timu dengan madu ko. Tu nak kata kan. Sejuk, hok tu panas. Selok. Masalah remaja yang suka TikTok. Orang suka TikTok ni orang suka mempamerkan keindahan dia. Jarang TikTok ni horak muka uduh kau apa dia. Biasa nak tunjuk gelenyar dia, nak tunjuk manja dia, nak tunjuk dia comel. Tengok TikToknya pakai bedok lah. Rumah pakai tak mandi pun rambut rosin tapi nak pakai nak TikToknya bedok lah apa dia. Royak dia lah apa nak tarik perhatian gitu. Awak ni kesiannya, ada masalah mental juga kali. Nak tarik perhatian orang. Cari pasangan supaya dia boleh pamerkan keindahan dia kepada pasangan dia. Sebab itulah Nabi pun sebut, kalau kita ada anak perempuan yang sudah layak untuk disetubuhi, yakni sudah layak untuk berkahwin. Biar berapa kau umur perempuan itu layak setubuh? Katanya ulama 12 tahun. 13 tahun. 15 tahun ni perempuan dah tengah gelenyam dah. 16, 18 tu Allah tengah SPM tu berat dah. Maka katanya Nabi, jika perempuan itu sudah sampai kepada hak yang boleh disetubuh, maknanya boleh berkahwin, tiba-tiba ibu bapa dia tidak mengkahwinkan dia, maka jika perempuan itu membuat maksiat,
maka ibu bapa dialah yang menanggungnya. Nabi sebut lagu tu dalam hadis. Berarti lah ni masalah budaya, mentaliti masyarakat kita, anak tino lewat nikah. Maka anak tino ni kena nikah awal sebab dia akan jadi suri rumah. Yang cari duit adalah suami dia, bukan anak tino kita. Jadi nikah awal ni Islam menganjurkan lagu tu. Ni sebab dia gelenyar tu, dia jadi dok TikTok kat tu, dok gelenyar, dok gapo dia apa dah tak ada. Dia jadi tok laki, dia ada tok laki, yang marah tok laki dia dah lah. Tanda seorang dapat berkat daripada seorang guru, tak tahulah. Lagu mana tu dapat berkat ni. Biasa dia akan mengikut perangai guru dia. Ni panggil waris. Ilmu ni, guru ni anak murid ada dua dah. Anak murid ada dua jenis. Pertama, anak murid yang ambil ilmu. Menadah dengan tok guru dia, rajinnya tulis kitab ke. Kedua, anak murid yang mewarisi akhlak guru dia. Ni. Lagu mana? Cara belajar dapat ilmu. Cara berkhidmat akan dapat perangai tok guru. Biasa khadam-khadam tok guru tu dia akan mewarisi perangai tok guru dia kerana dia mengambil sikap, ambil sifat guru dia, bukan ambil ilmu. Hak bisa lagi ilmu pun dia ambil, adab pun dia ambil. Kadang-kadang kita tengok kalau anak murid tok guru ajilah lubuk tapah, supo gaya kecek supo tok guru ajilah lubuk tapah, pakaian supo tok guru ajilah lubuk tapah, pakai serban pun supo. Kalau pondok pasir tumbuh, gaya supaya sing pasir tumbuh. Caranya joboh ngagap dia. Kalau pondok selegi, supaya dengan baba mik selegi. Kalau pondok dala, supaya pondok dala. Kalau pondok gau ni, supaya. Kalau anak murid sebelum ngaji Yamen lagu ni. Kalau ngaji Morocco, kalau ngaji Jazair, ayah kesuk kali dia jadi lagu tu. Mewarisi gitu. Sebab itulah kita kalau dengan tok guru kita kena pakai serban supaya tok guru kita. Jangan pakai lain daripada serban tok guru kita. Bab apa? Oh tak suk tok guru dak. Kita tok guru kata, "Bab apa pakai serban suk lain pada aku? Mu tak buat idola aku." Berarti hatimu masih ada orang lain selain daripada aku. Orang dulu adat tak adat dia serban supaya tok guru. Nak kata tok guru dia lah segala-galanya. Serban pun ikut juga. Cara berjalan, baju, kalau tok guru ajilah lubuk tapah tu baju Melayu dia apa orang tiru. Cara potong baju Melayu dia. Anak murid. Solat sunat dalam keadaan duduk walau dalam sihat, apa hukum dia? Dapat separuh daripada pahala orang yang sembahyang dalam keadaan berdiri. Semaya sunat dalam keadaan duduk ketika sihat, dapat separuh daripada semaya dalam berdiri. Ada anak murid bersama guru ketika berjauhan. Gini. Biasanya anak murid dengan tok guru ni, tok guru akan beri satu benda kepada anak murid. Sama ada bacaan, wirid ataupun apa dia. Sebab itulah anak murid dipegang dengan guru dengan wirid. Selagi mana dia memegang wirid anak guru dia, selagi itulah dia ada hubungan dengan guru dia. Gitulah biasanya. Dan dia menjaga adab, menjaga nama guru dia. Kalau di belakang guru dia duk kata guru dia duk hina guru dia, maka automatik terputus hubungan dia dengan guru dia. Kebanyakannya muridlah yang memutuskan jarak, guru yang memutuskan hubungan. Adakah salabah Nabi itu masuk neraka sebab tak bayar zakat? Ni cerita ni khilaf dah ulama. Ambo pun tak tahu. Cerita ni masyhur ni, cerita salabah ni. Ada orang ni dok cerita geger cerita bab salabah tak bayar zakat ni masuk neraka lah. Sebab Nabi tak suka dia. Perempuan nak tegur tu email dia, kena tepuk tangan dia. Maka perlu niat, tak perlu niat gapo dia. Sebab tepuk tangan tak serupa dengan bercakap. Maka tepuk tangan, sekalipun kalau dia niat nak menegur tu email, maka hukum dia tidak batal. Berbeza dengan tasbih. Subhanallah, kita tegur, niat nak tegur tu email batal. Tapi kalau tepuk tangan, niat nak tegur tu email tak batal. Pemuda malah tutup ilmu, malah semuda. Bukan kata pemuda, petua pun tak boleh menuntut ilmu juga. Petua, penazak nak mati, nazak semua malah mengaji belaka. Jadi pemuda kau siapa dia malah ni, kita nak kata lagu mana tak tahu. Makan nasi rajin, hiburan rajin, bergalak rajin, internet rajin, main handset rajin, main game rajin, ngaji malah. Habis usaha dah.
ustaz-ustaz duk mengajar dalam TV tu, tok guru duduk mengajar, tak dengar. Nak kata lagu mana? Lama-lama insya-Allah lah. Dia yang mari hidayah dia, insya-Allah dia akan rajin mengaji nah. Masalah Instagram yang sebut dah dulu upgrade cerita dia lah gapo. Orang ni panggil orang kurang kasih sayang. Nak cari tumpuan orang, nak jadi gila glamour. Nah, orang lagu ni kalau tok laki kena hem sikit royak kok bini dia bola demo dok letak status kau apa dia. Bapa demo jadi gila glamour lagu tu demo artis kau apa dia, tak ada orang nak cara ke demo pun. Ni ada masalah berlaku ni. Bapa dia jadi minat nak glamour. Kali dia cita-cita nak jadi artis dulu. Kita orang Tino ni kena banyak tutup. Kena banyak tutup. Tutup ni tak syarat tutup muka saja. Kita. Kehidupan kita. Kita dengan bini kita. Kita dengan tok laki kita. Kita dengan anak kita. Makanan kegemaran kita. Jangan beritahu orang. Tu, Saidina Fatimah ada kira orang gepa. Saya berhiga ni. Tak ada. Tak ada. Saidina Fatimah sampai meninggal dia tanah waktu malam. Tak siapa orang tengok tubuh dia. Tudung patut letak apa keranda tu, tak benda kerah di atas mayat. Tu Saidina Fatimah mula-mula. Tak siwi nampak bentuk tubuh wanita. Hukum terekai kening yang kurang lebat. Apa hukum terekai kening? Tengok. Kita lelaki kau, kita perempuan. Kalau kita perempuan, kita isteri orang kau, kita anak dara. Kalau kita anak dara, tak ada faedah kita mencantikkan tubuh kita kerana kita nak cantik kau. Siapa dia? Kita tak ada suami. Tapi kalau kita ada suami, kita nak teraikan kening kita. Lukis patih kening kau, lukis kau, apa dia untuk suami kita nampak comel. Maka hukum dia harus. Bahkan sunat, bahkan wajib kalau suami dia kata awak okey lukis kening, maka kita pun lukis kening. Wajib kerana ikut perintah daripada suami dia. Kalau dia tubik luar tu masalah tak boleh lah. Tubik luar menyebabkan orang lain lelaki tengok tak boleh lah. Kena jaga. Kalau dia nak tubik luar boleh. Dia nak tutup kau ataupun dia tak si tutup pun tak apa. Tapi kapun dia tak ada orang mati belaka dah, dia pun jalan rata ikut dia lah. Mati belaka tak ada orang, tino saja. Kapun dia mati belaka jatuh, maka dia nak pakai kening kau, tak akan telekung pun tak apa pada masa tu sebab tak ada aurat dah. Nak tengok apa dia. Apakah seorang warak memungut fitrah? Tak syarat warak memungut fitrah. Dia kerja majlis agama, kutip fitrah, ikut dia lah zakat. Seorang suami puasa sengaja menimbulkan syahwat hingga keluar mazi. Keluar mazi tak batal puasa lagi, tapi perbuatan tu makruh. Makruh. Tapi kalau keluar air mani berdosa kerana membatalkan puasa dengan sengaja. Kalau keluar mazi pun dia makruh baru. Ada benda-benda hukum dia haram buat boleh puasa, tapi benda tu tak batal. Zikir dalam hati sama kau dok zikir dengan lidah. Lainlah zikir hati lain, zikir di hati maknanya ingat. Zikir di lidah adalah sebut dipanggil. Maka sebutan kadang-kadang tidak disertai dengan ingat. Tetapi apabila zikir di hati, automatik kita ingat. Maka tujuan zikir, bukan zikir itu sendiri, bukan lafaz itu sendiri, tapi ingatan itu penting. Maka ada kata zikir hati lebih afdal daripada zikir lidah. Lagu itulah perbahasan ulama macam-macam. Yang penting, salah satu berzikir pun alhamdulillah dah. Zidah kita berzikir menyebut nama Allah ataupun hati kita mengingati Allah boleh berlaku. Adakah dipanggil pelajar ilmu? Jika kalau kita ngaji seminggu sekali ya, boleh dipanggil pelajar ke tak? Boleh dah tu. Cuma pelajar seminggu sekali. Kalau tiap-tiap hari pelajar tiap-tiap hari. Tapi kita panggil pelajar dah lah. Tukar urut buku air orang. Kita sebut dah bab buku air tak syarat tukar urut. Orang hujung ngurut pun. Dia tengok makcik hujung ngurut dia tu. Muka sengit. Dia pun tak cerita. Tukar urut tu muka sengit. Buku air tukar urut pula. Bukan kata tukar urut yang buku air orang jauh kena ngurut. Masalah buku air ni tak syarat tukar urut. Orang lain pun serupa lah. Tukar mandi mayat. Kau tak imam. Kau tak siok. Tak wali. Kau siapa dia. Tak kodi. Kau buku air orang mana boleh.
Apa kaitan tukar urut ni? Nah. Akikah anak lelaki 2 ekor kambing. Kalau tak mampu nak kata lagu mana? Tuhan tidak paksa. Sunat sahaja. Kalau kita tak mampu, Tuhan tahu kita tak mampu, maka tak apa, tak ada masalah apa. Nah. Tak dapatlah fadilat 2 ekor kambing. Boleh kada orang hik tegar orang Al-Quran, tegar sikit-sikit boleh, jangan nampak sangat baca Al-Quran. Macam sebut annahu inna gitu. Lain. Imam terawih budak yang belum balik, boleh ke? Boleh, hukum dia hak penting dia tidak ada najis, hukum dia sah, cuma afdalnya orang balik. Perempuan adakah digalakkan berbekal? Ada kata perempuan boleh berbekal juga. Ada kata perempuan tak perlu berbekal kerana dia dah keluar haid dah, darah kotor keluar dah, tak perlu berbekal. Ada kata tak perempuan pun berbekal juga. Bulu kucing najis ke? Bulu kucing lagu mana? Kalau bulu kucing di tubuh dia, hukum dia tidak najis. Lagi mana tidak berpisah daripada diri dia, bulu itu tidak najis. Bulu binatang yang haram dimakan tidak jadi najis kalau berada di tubuh dia. Kucing, seekor di atas pohon kita tengah semaya, sah tak atas semaya. Tapi kalau bulu dia berpisah daripada tubuh dia, kena di baju kita, duduk di baju kita, maka jadi najis. Kalau 3 orang ke atas, 2 orang dimaafkan. Kita terlebih baca tahiyat awal. Tahiyat awal Allahumma salli ala Muhammad sekat tu ya, kita baca wa ala ali sayyidina Muhammad. Lagu mana? Kena sujud. Sunatnya sujud sawi kerana pindah sunat pindah sunat ab'a. Patut wa ala alihi di tahiyat akhir kita baca wa ala alihi tahiyat awal. Pas kalau kita tak sujud sawi sah mari. Solat duha dengan qabliyah zuhur tak boleh campur lagu tulah. Qabliyah zuhur dengan duha tak boleh masuk. Ya semaya ada sembahyang ni boleh masuk, ada sembahyang tak boleh masuk. Syarikat pada akhir tahun, syarikat tu ida agak buat jamu yang tahun ni. Lagu mana orang kerja situ, jangan duk pergi minum lah agak, jangan duk hadir lah dalam majlis tu. Kita kerja syarikat jual kuih. Tapi akhir tahunnya jamu agak. Tu sudah minum lah agaknya. Supaya orang kerja di Amerika, kerja di Australia pergi kutip buah anggur. Kutip buah anggur lah. Hujung-hujung minggu pun dia jamu makan barbecue. Babi sungguh, barbecue. Babi sungguh jangan duk makan. Kita duk kerja kutip anggur saja. Salah bekal sebab penyakit tertentu, ada sebab lain. Macam-macam lah bekal ni. Kelebihan dia macam-macam lah. Adakah wirid sakrong boleh buat orang jadi gila? Dok. Baca molek tak jadi gila lah. Jadi gila tu orang tu gila dah. Ingat. Wirid ke amalan tu tak jadi gila kecuali orang tu gila dah sebenarnya. Maka dia pun baca, dia jadi gila awal lagi bukan sebelum daripada gila. Ada orang mengadu kepada seorang Tok Guru, dia kata hamba baca wirid jadi gila. Katanya Tok Guru tu mu gila sebelum daripada baca wirid lagi tu mu gila dah sebenarnya. Berapa gila? Niat kerana dunia nak cari kehebatan. Tu gila lagu tu. Tapi kalau niat untuk kebaikan, insya-Allah wirid tak akan jadi memanahkan orang, tak jadi gila. Berarti dia gila sebelum jadi ising. Sebelum jadi ising tu dia gila dah sebenarnya. Kalau orang duk amal molek-molek tak ada masalah apa. Solat raya boleh buat di rumah, boleh, hukum dia tak ada masalah apa. Apa hukum jamuh perut? Jamuh perut ikut kita, nak jamuh perut, nak jamuh kaki, nak jamuh atas belakang, nak jamuh atas dahi ke. Lengger perut boleh ke tak dalam syarat? Ikut kita nak lengger, nak pulah, nak gapo dia itu terpulang kepada kita. Tapi upacara lengger perut jamu dulu, dia sepak wah. Hari tidur, lepas tu letak wahnya kotak. Lepas tu sepak kaki pun. Kalau kuat hok jatuh, kalau hok seluk hok tino. Gitulah lebih kurangnya. Hok tu kepercayaan saja deh. Nak buat pun tak buat, tak jadi kafir benda lagu tu. Mungkin orang dulu kadang-kadang petua dia. Orang tua dulu nak tahu anak tino, anak jatuh lagu mana. We minum air. Kalau orang tu terkecing jadi anak jatuh. Kalau tak terkecing jadi anak tino. Macam-macam orang dulu nak tahu. Sebab orang dulu tak ada x-ray kami dulu. Dia tengok berdasarkan pengalaman. Kalau anak orang tino, kalau boleh tendai kuat tu, berarti anak tu anak tino, anak jatuh. Dia tengok lagu tu saja. Tak jadi kafir dah. Adat kita orang Melayu tak semestinya jadi kafir. Berat benar orang Melayu kita tu kafir belaka dah. Semua adat dia jadi kafir. Orang tak faham saja ya. Jadi benda-benda lagu tu lengger perut tidak ada jadi masalah ke apa dia.
Apa kita percaya kepada X-ray? Apa kita tak percaya kepada teori kata tendai buahnya tu menunjuk ke jatuh tino. Tu semua teori belaka zon sengkok saja. Tak jadi gapo-gapo. Nak buat boleh buat. Lah ni buat semaya hajat lah, minta supaya Allah Taala pelihara ibu dia dan anak dia. Gitu saja dah. Petua diamalkan sebelum, semasa dan selepas melahirkan bayi. Sebelum daripada ketika mengandung, moleknya makan buah tamar banyak supaya anak jadi juruh. Baca Quran banyak, surah Muhammad, surah Yusuf, surah Luqman, surah Maryam, surah Nur, baca. Banyak baca surah ketika mengandung. Semasa sakit pula, okey, buat minyak selusuh. Minum tiap-tiap bulan minyak zaitun kata 1 sudu. Baca di minyak tu, hok kita sebut dah minyak selusuh, minyak untuk mudah melahir. Selepas daripada lahir ke apa dia, pergi jumpa orang alim. Hari pertamanya belah mulut. Hari pertama tu boleh anak, lepas pada azan tu pergi cari orang alim belah mulut. Orang wali tu mulut dia sentiasa berzikir, tak kecek mengapa kok sih. Ambil air liur dia suruh kunyah buah tamar, ambil buat masuk dalam mulut anak kita. Dipanggil belah mulut. Hari pertama. Hari ketujuh daripada kelahiran buat 3 perkara. Hari pertama buat 1 perkara iaitu belah mulut. Hari ketujuh buat 3 perkara. Cukup kepala dia biar bersih. Dan rambut tu ditimbang dengan timbangan perak. Berapa gram? Maka kita sedekahkan dengan seberat rambut tu lah. Dengan harga perak ataupun emas. Rasulullah kita timbang dengan timbangan perak. Keduanya, bui nama. Nama hok comel-comel. Nama Abdul Rahman, Abdullah. Kau nama hok comel-comel. Nama wali Tuhan. Jangan nama musuh Tuhan. Jangan nama orang lawan Allah Ta'ala. Nama Fir'aun ko. Nama Hercules ko. Nama Adventure ko. Nama anda kena behak ko, nama Iron Man ko, nama Toko ko, nama tak guna sabuh lah nama hok comel, nama Ahmad ko, nama gapo. Setengah ulama kata ramai tentera Imam Mahdi pada akhir zaman bermula dengan Ahmad. Lepas tu ketiganya ngeko, iaitu 2 ekor kambing disembelihkan bagi anak lelaki, 1 ekor kambing bagi anak perempuan. Nak buat tu benda tu sunat dibuat, tak siap buat pun tak ada masalah apa. Beza hijab hati, hijab ruh, hijab sih. Tak tahu apa dia ni hamba ni. Hijab ni benda yang menghalang kita daripada melihat hakikat yang sebenar. Hijab ini satu benda. Tak syarat benda. Kadang-kadang perasaan, kadang-kadang ilusi, kadang-kadang khayalan kita, kadang-kadang fahaman kita yang menghalang kita daripada melihat hakikat yang sebenar, benda yang sebenarnya. Itu dipanggil hijab. Hati kita kadang-kadang tak boleh melihat benda yang sebenar. Kadang-kadang ruh kita tak boleh merasai benda yang sebenar. Kadang-kadang sir kita tak boleh nampak benda yang sebenar. Hati tempat berkenalan, tempat makrifat dipanggil. Hati tempat makrifat. Maka kalau terhijab hati, maka tak boleh kenal Tuhan. Ruh tempat mahabbah, tempat sayang Tuhan. Maka kalau hijab, ruh tak boleh menyayangi Allah. Sir pula tempat musyahadah Tuhan, tempat tengok Tuhan. Maka kalau terhijab, sir tak boleh tengok Tuhan. Upah bekal tu ditetapkan ke qadar dia, tengok standard lah. Orang ngupah bekal tu berapa, 50 riyal kau semakuk kau, ikut dia lah. Cocok ambil darah, batal kau puasa. Cocok ambil darah, tak batal puasa. Cocok kita seduk waktu ubik. Jangan cocok waktu masuk benda. Kalau waktu masuk benda, macam waktu masuk air kau apa dia, waktu batal. Tapi kalau cocok waktu ubik, cuma makruh menderma darah boleh puasa ni kerana melemahkan tubuh. Apa hukum pengerah? Contohnya bayang ngopoh 20 riyal, lepas tu pengerah sia 10 sen, ikut dia lah bui lah. Ikut dia ini buat gapo dia, kerah kau, pelembut kau, gapo dia kau. Tak ada masalah gapo dia. Tak ada kata sembah Tuhan kau, wi makan kau jing sia 10 sen, gapo dia tak makan kakak tu. Kawasan larangan berbekal. Ada juga kawasan larangan berbekal. Kau tak tahulah. Dia ada tempat-tempat dia berbekal. Tak boleh bahaya kok se. Pergi lah atas daya, atas hidung, atas kening, di butir mata. Tak boleh lah. Dia ada tempat-tempat dia dah. Maka tempat-tempat bekal ni dia ada tempat dia dah. Kena tanya orang bekal lah.
Jangan kita pandai-pandai sendiri, nak mungkin nak suruh macung kita bahaya atas hidung, nak suruh jadi macung. Tu mengarut belaka lah. Waktu ambil darah hidung, biar dah apa. Apakah sumber keuangan Rasulullah, cara pengurusan Rasulullah? Rasulullah ni antara sumber dia adalah Rasulullah bila pergi 1/5 daripada 1/5. Dia panggil khumusul khumus. Rasulullah pergi harta ghanimah bagi kepada 5. Satu bahagian tu dibahagi kepada 5. 1/5 daripada 1/5 tu waktu habuai kepada Rasulullah dan ahli keluarga dia. Tu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.